KPM. Alang-alang dekat kampung ni kan, apa kata kita hantar satu swafoto dekat kawan kita dekat bandar. Okey, ni gambar dulu. 1, 2, 3. Laju je. Dah hantar dah. Wah, dekat kampung pun laju terbaik lah. Ifan buat apa tu? Kak, Ifan baru je hantar satu gambar dekat kawan ni. Ifan tak sangka lah kak, dekat kampung ni pun internet laju. Ifan kena tahu sebenarnya di kampung sekarang ni kita dah ada capaian internet 5G. 5G? 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Hari ini kita akan sama-sama dalam slot menengah atas untuk belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 4. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, bersama kita hari ini seorang jurubahasa isyarat Ifan. Persilakan Cikgu Nurul Hazirah Ramli dari SMK Sultan Abdul Aziz Integrasi Kajang Selangor. Apa khabar Cikgu, sihat? Baik, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Dan siapakah gurunya? Kita persilakan Cikgu Hasfariza Abdul Hamid dari SMK Kampung Soeharto, Kuala Kebu Baru, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ifan? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu macam mana? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana bersama kami hari ini untuk slot menengah atas bahasa Melayu. Dan pastinya Cikgu, kita juga ada murid dalam talian, betul? Ya, betul. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka? Baik. Murid-murid yang akan bersama dengan saya pada hari ini terdiri daripada yang pertama Fatin Alia. Saya lebih gemar panggil Alia. Alia, baik. Panggilan mesranya. Lakshmi Shri. Seterusnya yang kedua lambai tangan. Jadi kita panggil apa, Shri Cikgu? Kita panggil Shri sahaja. Okey, baik. Nama manjanya tu. Nama manja. Seterusnya kita ada Azlina, ya. Azlina kita panggil penuh lah namanya. Azlina. Bukan Lina Cikgu pelik pula Pelik rasa. pula. Rasa janggal sebab biasa panggil Azlina kan. Baik. Okey, seterusnya ini namanya Ainil Hazirah. Tapi saya lebih gemar panggil Ainil. Okey, baik. Abang Ifan kena hafal semua nama ni. Nama yang mudah sahaja. Okey, kita bersama dengan 4 kuntum bunga untuk kelas bahasa Melayu kita hari ini. Cikgu, kita nak belajar tentang apa sebenarnya? Baiklah ini. Irfan, tadi kita ada sebut tentang 5G. 5G, satu persoalan yang bermain di fikiran. 5G itu apa Cikgu? Kan, jom kita saksikan. Okey, untuk bahasa Melayu tingkatan 4, tajuk yang saya pilih ialah Adiwira 5G. Ya, jom kita tengok sama-sama apa yang ada dalam Adiwira 5G ni. Pertama sekali untuk segmen ini saya nak memperkenalkan beberapa teknik bacaan. Sebab tu saya letak tajuknya Tak Kenal Maka Tak Cinta. Sebabnya Irfan, ramai kalangan murid pada hari ini tak gemar membaca. Mungkin mereka tidak gemar membaca disebabkan tiada teknik yang tepat. Betul. Jadi kita tengok apa sebenarnya yang mereka perlu kuasai. Yang pertama, kita ambil yang asas dahulu, iaitu bacaan mekanis. Bacaan mekanis ni senang sahaja. Baca kuat. Baca kuat-kuat. Ya, baca kuat-kuat. Sebut dengan betul. Intonasi tu ada, nada tu ada, kepantasan tu pun ada juga. Jadi perkara ni perkara asas sebenarnya di sekolah rendah, tapi di sekolah menengah diperkenalkan juga untuk kemahiran membaca kertas 3 sebenarnya SPM. Mana murid bertutur secara individu, mereka perlu membaca bahan tu secara mekanis sebelum menjawab soalan. Jadi kena aplikasikanlah, ya. Okey, yang seterusnya
Saya nak tanyalah anak murid saya Nak ni. tanya dah, cikgu? Nak boleh. tanyalah awal-awal ni nanti mereka macam kaku pula kan. Okey, saya dah ceritakan tentang bacaan mekanik. Saya nak anak murid saya yang lain ni berikan apa agaknya teknik bacaan yang mereka tahu. Silakan. Siapa nak mulakan diskusi kita? Okey, silakan Ainil. Ainil dulu. Okey, teknik bacaan yang saya tahu ialah teknik bacaan acid dan teknik bacaan chat. Oh, Ainil beri 2 jawapan. Baik. Acid dan juga kuat. Okey, yang lain? Siapa lagi? Azlina ke Shri? Cikgu pilihlah, cikgu. Shri lah. Shri, okey. Teknik bacaan yang saya gunakan ialah teknik SQ4R. SQ4R ni teknik yang agak sukar ni sebenarnya Irfan ya. Memerlukan masa yang panjang. Satu lagi boleh? Seorang lagi? Siapa agaknya? Seorang lagi? Zlina. Silakan. Teknik seterusnya ialah teknik KWLH. Okey, teknik KWLH. Jadi kita tengoklah sepintas lalu Irfan ya. Betul atau tak? Macam kenalah pula kan. Macam tepat je, cikgu. Macam tepat je kan. Tapi tak rancang ya. Okey, sebenarnya KWLH ni merupakan salah satu teknik yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Nanti kita akan pergi secara mendalam kerana segmen ini akan menjadi segmen tumpuan bila kita membaca bahan nanti. Okey, yang kedua, betul lah seperti yang disebut oleh anak murid saya tadi, teknik bacaan chat. Yang ni lebih mudah kerana hanya melibatkan simbol. Kita guna circle dengan izin, maknanya kita bulatkan. Kita guna highlight ataupun kita garis isi ataupun idea penting ya. Kita tanda asterisk iaitu tanda bintang untuk isi sampingan dan kemudian kita pindahkan sama ada dalam borang chat ataupun dalam bentuk borang yang lain yang sesuai lah ya. Dan T yang terakhir tu ialah cikgu iaitu teacher. Okey, seterusnya ialah ada juga anak murid saya sebut tadi iaitu teknik bacaan kuat. Lebih kurang saja. Banyak guna simbol dan sebagainya. Dan teknik ni lebih sesuai kita laksanakan melibatkan 2 bahan ataupun 3 bahan. Oh, okey. Maknanya kita tak boleh bahan tunggal. Bahan tunggal ni boleh tapi macam lebih menarik. Dan lebih menarik lagi sebenarnya Irfan kalau kita gabungkan dengan teknik bacaan SC. Yang ini pun perlukan bacaan 2 atau 3. Ya, betul. Tujuannya adalah untuk murid-murid mengenal pasti perkara yang mengelirukan, perkara yang menarik ya, perkara yang mereka setuju ataupun tidak bersetuju berdasarkan 2 ataupun 3 bahan. Jadi sebenarnya kesemua teknik ini sangat membantu murid-murid untuk lebih memahami bahan yang mereka baca. Okey, itu saja Irfan. Baik, terima kasih Cikgu Hasfarizah. Sekarang kita dah faham ada beberapa teknik sebenarnya untuk membaca. Contohnya ada chat, KWLH, iaitu quack ataupun acid. Baik, kita akan belajar lagi tentang itu. Tapi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wanita berjiwa perkasa, pemilik nama Puan Hajah. Cikgu, betul ke cara saya baca ni? Itulah kan. Bukan kuat-kuat kena baca tadi. Kena baca kuat-kuat, sebutan kena bulat. Oh, kena bulat-bulat. Itu baru dinamakan bacaan secara mekanis. Baik, maknanya Irfan kena baca betul-betul sebutannya. Satu persatu. Ya. Okey, bertemu kembali bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Nampak tak? Ada cara yang sebenarnya untuk membaca dengan baik. Jadi untuk segmen ini, cikgu, kita akan teruskan dengan topik kita yang kedua, iaitu Jom Baca. Okey, jom kita baca. Baik, untuk segmen yang kedua ni iaitu Jom Baca, ini dia bahan yang saya pilih. Murid-murid yang berada di rumah boleh rujuk muka surat
212 dan juga 213. Okey, Buku kejap teks Ifan nak selak tingkatan kejap 4. Ya, buku 212. Ya, 212. Okey. Adiwira 5G. Jumpa. Kalau kita tengok bahan ni bahan yang sangat menarik Irfan. Sebab disampaikan ataupun ditunjukkan dengan grafik yang berwarna-warni. Macam komik lah cikgu. Macam komik sebenarnya kan. Jarang-jarang lah kita jumpa dalam buku teks seperti ini. Sesuai dengan tajuk kita lah, iaitu Adiwira 5G. Okey, untuk bahan ini murid saya dia akan buat bacaan sepintas lalu sahaja. Okey. Irfan pun boleh buat bacaan secara scanning. Kita scan sahaja. Okey. Apa maklumat yang ada sepintas lalu tu. Baik, untuk jayakan aktiviti ini, saya memilih untuk menggunakan ataupun mengaplikasikan teknik bacaan KWLH. Tadi ada disebutkan pada awal-awal, Azlina ada sebut dia suka akan teknik KWLH. Jadi Irfan, kita akan laksanakan langkah ataupun bacaan teknik KWLH ni mengikut aturannya. Okey, untuk itu sebelum kita baca secara mendalam, Irfan ambil satu kertas kosong dekat situ. Satu kertas kosong. Kita nak buat satu aktiviti. Okey. Baik, anak murid saya yang berada di Google Meet pun sediakan sekeping kertas. Jadi kat rumah pun boleh ikut serta. Yang kat rumah pun boleh ikut nanti Okey. Sediakan sekeping kertas. Saya nak kertas ni dibahagikan kepada 4 bahagian. Tak kira lah bentuknya macam mana pun. Boleh cikgu? Kreatif. Okey, 4 bahagian 4 bahagian. Okey. Okey, kalau saya pun macam biasalah lipat 2 kan? Selesai. Okey. Bila kita dah dapat 4 bahagian macam ni, macam ni, yang dekat Google Meet pun anak murid saya boleh tunjuk. Tengok sikit macam mana? Tengok. Oh, ada yang memanjang. Ada yang memanjang. Nampak tu. Ada yang macam tu. Nampak tak kreativiti? Okey. Tak cukup kreatif kan? Irfan ni. Ya, kita macam biasa. Kita biasa sama je lah, contoh je kan. je. Contoh sahaja. Tapi mereka lebih kreatif kan. Okey, Irfan. Nanti Irfan akan labelkan setiap kotak ni K, W, L, H. Boleh? Irfan boleh label. Begitu juga dengan anak murid saya dekat Google Meet kenapa kita nak guna sekeping kertas? Sebabnya kadang-kadang kita, yelah macam saya sebagai seorang guru, apabila masuk kelas kadang-kadang kita lupa nak bawa borang Irfan. Jadi dengan inovasi sekeping kertas ni, kita bukan sahaja boleh kreatif, malah proses pengajaran dan pembelajaran tu jadi lebih cepatlah. Dan menarik. Ya, betul. Tepat sekali. Baik, Irfan, sekarang ni kita nak mulakan langkah yang pertama, iaitu kita nak mengisi dalam lajur K. Dalam lajur K ni, kalau diikutkan kan, kita nak tahu apa yang kita baca tadi tu tentang Adiwira 5G. Kalau Irfan agaknya lah kan. Apa yang Irfan tahu mengenai Adiwira 5G? Anak murid saya pun lengkapkan juga apa yang saya tahu cikgu saya kena baca dulu ni. Baca yang berdasarkan teknik scanning tadi sahaja. Oh, teknik scanning tadi. Kita tengok tajuk, kita tengok sepintas lalu tadi apa agaknya. Kalau kita kata Adiwira 5G, apa yang kita tahu? Kalau Irfan masih mencari, saya nak anak murid saya. Boleh? Boleh, tak tolong dia orang lah. Dia orang lah Okey, tingkatan 3 pula, tingkatan 4. Okey, K. Yang diketahui apa? Siapa nak mulakan? Angkat tangan dulu. Okey, Azrina. Sila. K ialah no. W ialah what, L ialah learn dan H ialah how. Okey, saya nak Azrina beritahu apa yang kita boleh isi dalam lajur K, iaitu no, yang diketahui. Yang dikenal pasti, okey. Apa yang Azrina tahu dalam lajur K tu berdasarkan bahan tadi tu? Tolong saya. Tolong Abang Irfan. K ialah untuk perkara yang kita ketahui sebelum membaca. Apa yang awak dapat, Azrina, apa yang awak dapat dalam lajur K tu? Untuk Adiwira 5G ni? Adiwira 5G ialah ledakan teknologi dan inovasi 5G sudah tidak dapat ditahan lagi. Oh, dia catat, dia kata inovasi Adiwira 5G ni satu inovasi yang tak boleh ditahan lagi. Tak boleh tahan lagi. Tapi Azrina ada sebut 5G. Kita tak nak lah bahasa Melayu kita sebut 5G kan. Okey, yang lain ada nak tambah tak untuk lajur K? Alia, silakan. Alia dah lama menyepi. Sila Alia.
Kapten ialah ketua dalam pasukan. Oh, yang Alia temui, dia kata kapten ialah ketua dalam sesuatu ataupun dalam sesebuah pasukan. Oh, itu kira fakta je kan? Yang dah tahu yang dah. maksudnya yang dia tahu. Dia belum baca secara mendalam, tapi yang dia tahu itu. Okey, ada lagi yang lain? Anak murid saya yang lain? Siapa lagi? Okey, Irfan. Sebenarnya K ni yang diketahui kadang-kadang tak ada satu perkara pun yang kita tahu. Macam saya, misalnya saya kata, saya baca tajuk Adiwira 5G. Adiwira pun saya tak tahu apa maksudnya. Siapa Adiwira ni? 5G tu apa? Kan? Jadi tak ada satu perkara pun yang saya baca secara scanning tadi tu yang saya faham. Okey. Seperti yang berlaku pada Irfan tadi. Jadi ruang tu kita letak je tanda dash. Oh. Dengan izin, tanda sempang. Sempang dulu. Okey. Maknanya tajuk ni mencabarlah sebab kita tak tahu maklumatnya. Baik, kita akan terus dengan langkah yang kedua. Iaitu W cikgu. Kan? Sebab langkah pertama tadi hanya berdasarkan tajuk saja, Irfan. Ya, tajuk ataupun subtajuk. Okey, yang kedua ialah kita akan bina soalan. Okey. Soalan yang kita nak bina tu mestilah apa yang kita nak tahu tentang 5G. Baik. Okey, kalau Irfan agaknya apa soalan pertama yang Irfan nak tanya mengenai 5G? Okey, Ifat tu apa sebenarnya yang dikatakan dengan 5G? Ah. Dan yang kedua, siapakah Adiwira? Ya, boleh catat dekat ruangan. Boleh catat. Okey. W, maafkan saya. Okey, anak murid saya. Ada tak persoalan yang nak ditimbulkan dalam ruangan W ni? Soalan. Siapa nak cuba? Ainil. Okey, sila Ainil. Apakah maksud Adiwira 5G? Sama soalan dengan Abang macam Irfan. Abang Irfan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan Adiwira 5G? Okey, soalan yang kedua, ada lagi tak? Kalau saya ni tak tahu banyak perkara, saya akan kemukakan lebih banyak soalan. Sila. Azlina, sila Azlina. Apakah kekuatan dan kelemahan 5G? Oh, Okey. apakah kekuatan dan kelemahan 5G? Wah, mendalam tu soalannya tu. Betul. Okey, seterusnya yang lain. Kita bina soalan sahaja untuk lajur W ni. Syri. Apakah maksud PP 5G? Apakah maksud? PP5G Oh, cikgu. PP 5G. Okey, agaknya masa dia baca sepintas lalu tu, dia ada ternampak kan PP 5G singkatan tu. Okey, boleh. Teruskan, ada lagi bentuk soalannya? Satu soalan terakhir. Ada tak? Ainil ada nak tanya apa-apa tak dalam lajur W ni? Boleh Ifan cuba cikgu? Boleh. Silakan Irfan. Okey. Lagi satu Ifan nampak apakah ia rob sempang MY2? Apakah rob MY2 Dua, tu? betul. Okey, boleh catat dekat ruangan W tu. Baik, seterusnya Irfan, bila kita dah buat aktiviti K yang kita tahu, okey, W yang kita ingin tahu, sekarang ni kita nak isi ruangan L yang dipelajari. Baik. Maknanya kita kena baca secara mendalam. Okey. Jadi kena ambil masa sikit lah. Ya, kena ambil masa sikit. Okey. Jadi kita buatlah bacaan mekanis tadi. Boleh? Kena baca kuat-kuat cikgu. Baca kuat-kuat. Dan kita nak murid saya yang ada dalam talian ni yang bertutur dan menyampaikan bacaan berdasarkan komik Adiwira 5G ni. Okey, wataknya. Okey. Siapa angkat tangan yang pertama nak jadi kapten ke? Sebut je watak yang dipilih. Okey, Ainil. Ainil nak jadi watak? apa? Nak pegang watak apa? Kapten Zahrir Okey. Okey, Kapten Zahrir. Baik. Terusnya? Apa lagi watak yang ada? Silakan. Azlina? Petugas 5G. Petugas 5G. Okey. Alia? Petugas 5G 1. Oh, petugas 5G 1. Wow. Maksudnya Azlina nanti jangan gaduh dengan Alia tau. Okey, seterusnya. Sri. Nak jadi siapa Sri? Rob MY2. Rob MY2 yang Abang Irfan Okey. tanya tadi. Siapa tu kan? Okey, boleh kita mulakan. Sebagai contoh sahajalah. Baik. Okey, silakan. Semua PP 5G sila berikan laporan. Lalu lintas terkawal, Kapten. Panggilan kecemasan FIFA, Kapten. Sistem komputer dan komunikasi G580 lancar, Kapten. Wah, nampaknya kita memulakan hari ini dengan begitu baik sekali.
Alhamdulillah, hari ini pantau semua bahagian secara lebih kerap. Jangan sampai ada yang tertinggal. Siap siaga, siap siaga. Pergerakan kecemasan dikesan di stesen minyak di kawasan Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Utara, Selatan ke arah selatan. Okey, cukuplah tu. Kita cuma nak tunjukkan contoh sahaja. Okey. Maknanya keempat-empat watak ni dah pun bertutur kan, dah pun baca secara mekanis. Sebenarnya Irfan, dalam PDP saya boleh nilai bacaan mereka ni. Okey. Saya boleh nilai dari segi kepantasan Intonasi. intonasi, sebutan ya. Kalau kita tengok tadi kita mula dengan Ainil. Ainil Okey. agak laju kan. Betul. Kapten ni macam kalut sangat kan. Kapten ni dia kena seorang yang bertenang. bertenang, kan? cakap pun bertenaga perlahan-lahan. Ya, betul. kan? Perlahan-lahan sebutannya ada hentian Ya. kan. Tapi tak apa, ni proses belajar. Betul. Okey, Azlina pun macam semua macam dah ikut rentak kapten. semua sebab dah kapten ni laju. ketua kan. Dia pun laju nak habiskan cepat teks tersebut kan. Alia nampak menarik. Okey. Kan, betul tak? Kita Betul. dengar tadi sebutan Alia tu jelas. Lepas tu dia ada kepantasan yang wajar, ada intonasi kan. Macam wah kan. Jadi kita macam bila dengar tu bacaan yang dibaca oleh Alia tu menarik. Menarik kan. Syri pula. Intro permulaan dia menyebut perkataan tu cantik. Tapi bila singkatan tu. Kan, Lebuh Raya Utara, lepas tu berhenti lama. Kan. Lepas tu selatan pula. Dia jadi Jeddah dia macam tak kena, Cikgu, kan? macam satu perkataan yang terpisah. Okey. Jadi kena jagalah sebenarnya anak-anak sekalian. Bila membaca ni nampak mudah sebenarnya Irfan. Tetapi jika diteliti, diberi dari segi pemarkahan lah ya, memang kena banyak perkara yang dibetulkan. Betul. Dan mereka pun macam tak berapa baku sangat tadi tu. Sebab ada aspek yang dinilai, Cikgu. Ya, kan? betul. Jadi kita kena peganglah kepada perkara-perkara tersebut. Okey Irfan, kita dah baca kan? Kita beranggapan mereka dah baca kedua-dua muka surat lah. Muka surat 212 dan juga 213. Sekarang ni kita nak lengkapkan ruangan L. Dipelajari. Maknanya apa yang mereka learn tu dengan izin ya, yang mereka pelajari daripada bahan yang dibaca tadi. Okey, saya nak siapa respon? Syri, silakan. Apa yang awak nak catat dalam ruangan L? Saya dapat pelajari cabaran 5G. Cabaran 5G dan Syri akan senaraikanlah apa cabaran 5G tersebut. Okey, seterusnya. Yang lain? Alia, silakan. Rob My 2 adalah robot yang berkecerdasan minda dan cekap dalam memerhati dan memberikan maklumat yang tepat. Okey, diberitahu di situ bahawa Rob My -2 tu tugasnya adalah robot yang aktif, mempunyai kepintaran untuk mengesan beberapa perkara lah ya, berdasarkan yang ada dalam buku teks tadi tu. Okey, bagus. Seterusnya, seorang lagi. Siapa agaknya? Ainil. Ainil. Learn yang seterusnya ialah rompakan bersenjata di stesen minyak. Maknanya Ainil daripada bahan bacaan tadi tu dia dapat kenal pasti apa yang dibincangkan dalam Adiwira 5G tu ialah berlakunya satu kecemasan iaitu rompakan di stesen minyak. Okey. Sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh dicatat di situ itu sebenarnya. Itu baru muka surat 212. Ya, baru 212. Sebab tu bila kita nak membaca ni kita kena membaca secara aktif. Inilah sebenarnya kalau dibuat di dalam kelas tu sebenarnya riuh rendah jugalah. Ya, ada K macam ni, W macam ni, L macam ni kan. Dan semua tu memberikan satu pengetahuan baharu kepada murid. Ya, ada jawapan yang dijawab dalam W. Ada jawapan yang tidak terjawab, Irfan. Okey. Kan, Irfan rasa tadi daripada pembentangan anak murid saya ada beberapa soalan yang tak belum lagi jawab. Dan kita sebenarnya perlu lengkapkan ruangan H. Okey. Ruangan H ni ialah kita perlu mencari cara bagaimana untuk mendapatkan maklumat itu. Contoh soalan Irfan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan Adiwira 5G? Tak ada dalam petikan. Maka sumber yang kita boleh cari dalam how ialah
internet, buku teks mungkin, guru, rakan dan juga majalah. Itu saja Irfan. Baik, terima kasih Cikgu. Wah, nampaknya kan sebenarnya nak membaca ni bukanlah sesenang yang disangka. Ya, betul. Ada teknik dan juga cara yang terbaik untuk kita mendapat satu bacaan yang lengkap. Betul. Okey, terima kasih Cikgu. Jadi, apa kata kita berhenti minum dulu? Boleh Cikgu? Boleh. Teruskan silakan. bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas selepas ini. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Hasfariza. Okey Cikgu, tentang topik kita hari ini iaitu Adiwira 5G. Untuk segmen ini Cikgu, kita nak berbincang tentang apa pula? Okey, untuk segmen ni yang seterusnya Irfan, tadi kita dah buat bacaan. Sekarang ni kita nak analisis bahan supaya bahan yang kita baca tadi tu kita akan lebih faham. Fahaman kita ni lebih mendalam dan lebih luas konteksnya. Baik. Tadi kalau kita tengok dalam segmen 2, kita ada banyak jawapan yang tak terjawab. Belum lagi siap. Ya, belum lagi siap sebenarnya. Maknanya anak murid saya ni perlu lengkapkan beberapa perkara dan juga perlu melengkapkan juga ruangan L tu sebenarnya. Okey. Yang dipelajari. Sebab rasa macam sikit saja. Betul, ada banyak lagi sebenarnya. Ya, betul. Muka surat 212 saja yang tadi tu. Kita belum lagi analisis secara mendalam. Okey, Irfan, kita tengok yang berikutnya. Masih lagi bahan yang sama. Bahan satu saja ya, tapi 2 muka surat. Adiwira 5G. Baik. Dalam bahan ni, okey, saya tunjukkanlah ya contoh jawapan yang diberikan oleh anak murid saya tadi tu. Okey, kalau yang diketahui, dikatakan bahawa 5G ni ialah capaian internet yang lebih laju. Seperti yang kita bincangkan tadi, berlaku pemeringkatan daripada 2G kepada 3G, 4G dan sekarang ni ialah 5G. Okey, seterusnya anak murid saya juga ada menyoal beberapa soalan kan. Salah satu soalannya, Irfan pun kemukakan soalan yang sama. Apakah maksud Adiwira? Kan? Kemudian apakah kebaikan 5G kepada masyarakat? Kepada kita semualah. Kalau tengok dalam segmen pengenalan tadi pun Irfan ada sebut dah. Kita punya maklumat ataupun apa yang kita ingin kongsikan dengan orang lain tu dapat disampaikan dengan cepat. Betul. Lajulah maksudnya kan. Okey, siapakah PP 5G? Ada juga anak murid saya tanya tadi. Ya, apakah fungsi PP 5G? Semua yang ingin diketahui ini mungkin akan dapat dijawab dalam L, iaitu learn. Dengan izin ya. Maksudnya setelah kita membaca, apa sebenarnya yang kita dapat pelajari. Okey, yang pertama, mungkin daripada bacaan yang pertama tadi, ada rompakan bersenjata yang berlaku di stesen minyak Proact. Catat je dulu. Okey, catat je dulu. Kemudian bila dibaca dalam muka surat 213, ada 2 remaja yang hilang ketika mendaki Gunung Jerai. Kan? Lepas tu ada juga, tadi saya ingat lagi, Syri ada sebut, dia dapat mengenal pasti cabaran 5G. Okey. Kan? Kalau kita tengok dekat situ, okey, bahan kita ni, ni kat sini. Allah. Tak dapat conteng dekat cabaran 5G ni, ni ada ni. Yang kuning cikgu yang warna kuning tu, betul ya. Okey. Seterusnya, kita tengok yang berikutnya. Ada lagi sebenarnya Irfan. Kita ambil daripada beberapa jadual lah ya yang dibina. Saya beranggapan ini adalah orang yang berbeza lah ya. Ini cadangan saja, contoh saja. Soalan masih lagi sama. Yang dipelajari, diberitahu di situ Rob dash my MY2 kan. Berikan maklumat yang tepat tentang rompakan. Maknanya Irfan, kalau kita tengok tadi, saya nak tanyalah anak murid saya, apa punca masalah yang awak dapat kenal pasti setelah awak membaca bahan muka surat 212 dan juga 213? Masalah cikgu Masalah. Yang punca dikenal pasti. Masalah. Silakan Syri.
Masalah yang saya nampak ialah ada rompakan bersenjata di stesen minyak Pro X. Okey, betul lah yang tadi tu kan. Kita ada jumpa ada Itu. rompakan bersenjata di stesen minyak Pro X. Okey, saya nak tanya anak murid saya. Semasa membaca tadi, Irfan pun ada membaca tadi kan. Ada tak jalan penyelesaian yang diberikan di situ? Solusinya. Ya, solusinya. Ada tak penyelesaian di situ? Silakan, siapa? Okey, Azlina, silakan. Tindakannya ialah Rob MY2 berikan maklumat yang tepat. Okey, diberitahu di situ, dikatakan bahawa Rob MY2 berikan maklumat yang tepat tentang rompakan. Ada lagi tak perkara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah rompakan tersebut? Selepas Rob tu dah bagi tahu, apa yang berlaku seterusnya? Apa yang berlaku seterusnya? Siapa nak kongsi kan? Okey, Syeri. Pasukan peronda yang terhampir sudah pun bertindak. Okey. Nampak tak Irfan? Ketibaan pasukan peronda pula selepas Ya, itu. betul. Maknanya dari segi bacaan tadi, yang pertama kita jumpa satu punca masalah yang berlaku, Okey, ada iaitu rompakan. Baik. Ya. Lepas tu Rob Mai dua ni dia dapat maklumat tu. Bila dia dapat maklumat tu, dia terus bertindak dengan menyebarkan maklumat tu kepada peronda yang berada di sekitar kawasan tersebut. Jadi kes rompakan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Tu yang kita nak menunjukkan kepantasan 5G. Dan sesuailah dengan tajuk kita, iaitu Adiwira. Kan? Adiwira ni sebenarnya apa maksudnya, Ifan? Hero ke cikgu? Ya, betul. Yeah. Wira. Kan orang yang menyelamat. Kan yang bertindak sebagai penyelamat. Jadi secara tak langsunglah jawapan tu diperoleh dalam ruangan H. Bagaimana nak mengetahui? Irfan boleh tanya saya, anak murid boleh tanya saya. Oh, Alia angkat tangan tu. Kenapa tu Alia? Silakan Alia. Alia. Kenapa Alia? Alia nak bagi punca yang kedua ke? Okey, sila. Alia tanya soalan ke? Capaian. Alia. Alia okey gitu? Okey, yang lain boleh bantu? Yang lain boleh bantu? Mungkin Alia ada soalan yang telah diberitahu kepada kawan-kawannya. Ke dia tak dengar kita? Okey, yang lain boleh bantu? Kalau macam tu, apa kata cikgu? Teruskan dulu. Ya, kita teruskan dengan yang seterusnya. Berikutnya, okey, ada lagi ya Irfan ya? Kita tengok pula. Yang berikutnya, yang dapat dipelajari ialah Rob MY1. Kita ada ramai, macam ada ramai pula, ada banyak. Ada banyak robot ni. Tadi MY1, MY2 dan sebagainya. Telah mengesan satu kerja jahat yang dilakukan oleh penggodam. Dan penggodam tu pun telah ditangkap. Jadi saya nak tanya anak murid saya, ada lagi tak punca masalah yang berlaku sebenarnya dalam kisah komik Adiwira 5G ni? Okey, selain rompakan cikgu. Ya, selain rompakan. Okey, ada lagi tak yang lain? Okey, Ainil, macam ni je. Punca yang ketiga, 2 remaja mendaki Gunung Jerai dilaporkan tidak dapat dikesan. Alamak. Ada orang kan? hilang cikgu. Ada orang hilang. Okey, jadi bila berlakunya masalah orang hilang tersebut, maka pihak yang Irfan tanya tadilah, PP5G tadi tu. Kalau Irfan tengok dalam buku tadi, PP5G tu apa? Anak murid saya respon. Siapa nak bantu? PP5G tu apa maksudnya? Siapa PP5G? Syeri, silakan. PP5G ialah pasukan petugas 5G. Pasukan petugas. Pasukan petugas 5G. Singkatan sebenarnya. Nampak tak Irfan? Daripada membaca tu, tak semestinya jawapan tu datangnya daripada saya. Mungkin daripada rakan. Seperti yang saya tunjukkan dalam slide lah. Iaitu guru, rakan. Mungkin kita boleh melayari internet untuk mengetahui perkara tersebut. Ataupun melalui buku teks yang kita baca, majalah ataupun surat khabar. Okey, saya rasa untuk perbincangan bacaan KWLH ni agak mendalam dah kan Irfan? Betul. Okey, kita teruskan.
untuk menganalisis bahan ini pula. Menganalisis. Sebab tadi tajuk kita ialah jom analisis bahan. Okey Irfan, bila kita tengok dalam bahan seperti yang ditunjuk di sini, yang warna kuning tu ialah tentang Cabaran. 5G. Cabaran 5G. Maknanya kita ni walaupun 5G tu adalah sesuatu yang baik, tapi sebenarnya banyak cabaran yang perlu kita tangani. Jadi, kita nak buat satu aktiviti, iaitu aktiviti kotak cetusan minda. Wah, macam menarik je cikgu. Kan, macam menarik je kan. Kita nak anak murid ni mereka cuba menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan tajuk Adiwira 5G ni. Kotak tu yang dekat depan Irfan ni ke cikgu? Ya, betul. Oh, yang ini kotak yang dibalut dengan kertas balutan hadiah yang berbunga-bunga itu. Dekat dalam ni cikgu, Irfan ada nampak balutan kertas, ada warna hijau, ada biru, ada kuning juga. Okey, saya nak Irfan pilih warna kuning dulu. Warna kuning dulu. Okey. Pilih satu warna kuning. Pilih satu warna kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada cikgu. Okey, silakan Irfan baca soalan tu dengan jelas supaya anak murid saya dapat jawab dengan baiklah. Macam panjang je, tak apa. Panjang. Dengarkan soalan saya. Okey. Perkembangan teknologi, maklumat dan komunikasi mempengaruhi pertambahan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja di negara ini. Pada pendapat anda, bagaimanakah golongan remaja dapat memanfaatkan media sosial? Kan, soalan pun saya paparkan jugalah di skrin. Maknanya sama dengan apa yang dibaca oleh Irfan tadi. Baik, siapa yang nak mencuba? Alia boleh ke? Alia boleh, Alia? Sebab Alia tadi lama angkat tangan kan. Silakan Alia. Sian dia. Silakan Alia. Pada pendapat saya, golongan remaja dapat memanfaatkan media sosial dengan berkongsi informasi dan ilmu pada orang lain. Okey, cantik jawapan Alia tu. Berkongsi informasi dan juga ilmu kepada orang lain. Kepada orang lain. Tapi macam tak berapa jelas lah Irfan. Kan? Macam kena sambung lagi. Dia kena ada sambung lagi. Kena ada keterangan lagi kan. Uraian. Berkongsi dengan cara yang bagaimana sebenarnya. Okey, bagus Alia jawapan tu. Kita minta seorang lagi? Boleh? Tak ada masalah. Siapa agaknya nak cuba jawab? Baru ada satu jawapan. Siapa nak tolong Alia? Okey, Syri. Pada pendapat saya pula, golongan remaja dapat memanfaatkan media sosial dengan melayari internet untuk mencari maklumat tentang pelajaran. Nampak lebih kemas lah. Betul. Nampak lebih kemas sebab dia kata melayari internet untuk mencari maklumat tentang sesuatu mata pelajaran. Okey. Saya nak murnikan terus jawapan yang lebih tepat, yang lebih baik lah. Okey, anak-anak saya sekalian. Bila kita nak menjawab soalan pemahaman kemahiran berfikir aras tinggi seperti ini, langkah pertama ialah Irfan, bila kita tengok di sini saya suka ni lah. Ni, kemahiran berfikir aras tinggi dengan mengaplikasikan teknik kesicah. Kesicah tu macam mana cikgu? Kesicah tu macam mana kan? Okey, ke tu ialah kehendak. Maknanya kita kena tengok apa sebenarnya kehendak soalan tu. Kemudian I itu ialah isu ataupun masalah yang dikemukakan. S tu ialah siapa, C atau H tu ialah contoh atau huraian. Kalau tadi jawapan Alia, contoh atau huraian tu tak ada, Irfan. Tak ada. Tapi jawapan Syri tadi lebih lengkap. Dia ada huraian, iaitu untuk mengetahui sesuatu maklumat baru tentang mata pelajaran. Tu nampak lebih cantik. Jadi konsep ini murid-murid perlu amalkan. Inilah Irfan Pertama kita tengok siapa. Anda tukar kepada tepuk bahu sendiri. Saya. Kan? Bagaimanakah golongan remaja? Masih lagi kita tanya siapa yang terlibat memanfaatkan media sosial dan juga internet ni ialah isu ataupun masalah yang kita kenal pasti. Jadi bila nak jawab tu Irfan, kita putar baliklah kepada jawapan yang lengkap. Pada pendapat saya, golongan remaja dapat memanfaatkan media sosial dan internet dengan cara mengulang kaji pelajaran melalui YouTube secara kendiri. Okey. Cukuplah satu kan? Boleh kan? Boleh. Yang selebihnya mereka boleh bacalah yang ada terpapar di skrin. Beri jawapan yang lengkap.
Irfan, Ya, satu saya. lagi Irfan. Boleh. Kotak cetusan minda Nak tu sepi. warna apa pula, cikgu? Warna apa ya? Hijau ke biru tu Hijau tadi? ke biru? Jap saya tengok balik lah. Okey, cikgu Saya tengok pun tak dulu. ingat dah. Tak apa, Irfan akan tengok dekat Rasanya sini. warna biru. Biru, cikgu Ya, Betul biru. Pasti? Betul. Biru, Okey. betul. Pasti biru. Warna biru. Okey, Okey. warna biru ada banyak juga kat sini. Irfan ambil satu. Baik, Irfan bacakan soalannya. Ya, betul. Okey. Sebagai pengguna 5G yang bertanggungjawab, cadangkan cara atau langkah yang berkesan untuk menangani cabaran 5G. Tu dia soalannya. Siapa pula yang nak jawab ni, Irfan? Siapa tu yang bertuah tu? Tengok. Okey, Ainil. Okey, silakan. Sebagai pengguna 5G yang bertanggungjawab, saya akan membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab jika mendapati ada pihak tertentu yang menyalahgunakan media sosial. Oh, Okey. maknanya Ainil kata dia akan bertindak dengan melaporkan. Dia buat aduan lah kepada pihak terbabit untuk kesalahan penyalahgunaan media sosial. Okey, ada seorang lagi boleh tak seorang lagi? Siapa lagi nak tolong? Cepat, satu lagi jawapan. Shri ke, Alia ke? Satu je lagi jawapan. Cepat, pantas dengan pantas angkat tangan. Ada tak? Ke tak ada, cikgu? Kalau tak ada kita terus je lah Irfan. Okey. Okey Irfan, baca yang lagi satu Irfan, yang warna hijau. 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 Okey, warna hijau. Irfan bacakan soalannya. Macam betul yang ni, cikgu. Yang ni baru betul. Sebagai ahli pasukan petugas 5G, PP5G yang bertanggungjawab, cadangkan cara atau langkah yang berkesan untuk menangani cabaran 5G. Okey, untuk ini inilah jawapannya. Sebenarnya sama je tadi tu Irfan dengan yang tadi tu. Cuma kita letak peranannya yang pertama sebagai pengguna. Sekarang ni ikut situasi bahan kita. Betul. Iaitu ahli pasukan petugas 5G, iaitu PP5G tadi tu. Ya. Okey, perkataan yang digunakan di situ kalau Irfan nampak bekerjasama. Kan? Yang pertama, kami akan bekerjasama sebab pasukan petugas ni ada lebih daripada seorang. Jadi kami akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM dan penyedia-penyedia rangkaian sentiasa mengenal pasti risiko penyalahgunaan media sosial dan juga internet. Okey, perkataan Irfan yang saya kuningkan itu adalah daripada teknik ini sebenarnya. Teknik 10 MB. Ya, betul. Maknanya, saya senaraikan beberapa peranan yang biasanya murid saya akan kemukakan sebagai orang yang menyelesaikan masalah dan saya akan senaraikan beberapa kata kerja ataupun frasa yang sesuai untuk tindakan. Itu saja Irfan sebenarnya. Jadi mudahlah anak murid saya padankan siapa dan juga tindakan yang akan mereka lakukan berdasarkan tajuk. Okey, itu saja. Baik, terima kasih cikgu. Itulah cara yang terbaik sebenarnya untuk kita menganalisis teks bacaan kita sebelum kita membuat satu untuk menjawab soalan kepada persoalan sebentar tadi. Okey, terima kasih cikgu. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Hasfa Riza di sini untuk topik kita Adiwira 5G. Okey Irfan, terima kasih. Sama-sama. Okey, kita dah masuk ke segmen keempat sebenarnya Irfan. Tadi kita dah pun berbincang bersoal jawab tentang Adiwira 5G dengan mengaplikasikan teknik bacaan KWLH. Ini bukan akronim tau, ini ialah singkatan daripada pinjaman bahasa Inggeris tapi dah dimurnikan untuk lebih faham dengan meletakkan yang diketahui yang ingin dipelajari yang kita nak tahu bagaimana untuk mendapatkan sumber yang selebihnya tu. Baik Irfan, saya nak teruskan dengan kepentingan teknik bacaan. Maknanya bila kita dah membaca ni kita nak tahu apa sebenarnya kepentingan KWLH ini. Baik, yang pertama ialah teknik bacaan KWLH ni Irfan sebenarnya memerlukan guru dan murid lah. Yang mana
guru boleh mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam PDP, termasuklah penggunaan pelbagai teknik penyoalan. Kalau Ifan tengok tadi dalam ruangan W, kita banyak banner soalan. Itu pun salah satu elemen yang sangat penting ya untuk murid-murid biasa bagi membina soalan, sama ada soalan terbuka ataupun soalan tertutup. Okey. Dan mereka juga akan mengaplikasikan alat berfikir yang biasalah, yang lazim kita guna, iaitu Ifan 5W1H dengan izin ya. Apa, siapa, bila ya. Bagaimana, mengapa, kenapa, bila kan. Jadi itu adalah perkara asas yang ada dalam alat berfikir. Okey, seterusnya mereka juga akan mengaplikasikan strategi kognitif dan metakognitif. Maksudnya mereka perlu ada kesedaran ya tentang apa yang diketahui. Kena cakna. Ya, kena tengok bahan yang dibaca tu, kena susun, kena atur. Macam tadi kita bincangkan, kita kena pasti punca masalah dan kita juga kena kenal pasti penyelesaiannya. Sebab itulah hari ini sebenarnya kita ni membaca untuk menyelesaikan masalah. Okey. Itu sebenarnya Ifan ya. Okey, dan teknik bacaan insentif. Maknanya kita baca secara sungguh-sungguh. Pada hari ini ramai murid yang boleh membaca, tapi pemahamannya tu agak tak berkembang luas, ya, tak baca secara sungguh-sungguh. Dan kalau kita laksanakan di dalam kelas dalam tempoh yang panjang, Ifan, sebenarnya akan lahirlah ya situasi murid yang kritis, yang kreatif kita nampak tadi kan, dan mereka boleh memberi respon terhadap apa yang dibincangkan. Okey, cikgu juga boleh kenal pasti strategi, maafkan saya, strategi bacaan yang perlu diajar kepada anak murid mereka. Saya suka tajuk Adiwira 5G ni dengan mengaplikasikan teknik 5W1H kerana anak murid saya perlu cari maklumat lanjut, Ifan. Maknanya selepas sesi kita buat bacaan KWLH 5 Adiwira 5G ni, mereka perlu buat rujukan lanjut untuk menjawab soalan yang tidak terjawab tadi tu. Okey. Itu sebenarnya. Jadi proses membaca itu bukan sahaja di dalam kelas tapi berterusan. Maknanya mereka perlu menguasai semaksimum yang mungkin untuk tajuk Adiwira 5G. Balik rumah pun kena cari maklumat tambahan. Ya, betul. Mereka perlu rujuk kamus ya. Macam Ifan tadi, Ifan kata tak fahamlah perkataan Adiwira ni kan. Saya boleh bagi jawapan tu mungkin secara lisan, secara konsep sahaja. Tetapi makna dalam kamus tu kita kena rujuk kamus juga, Ifan. Kalau nak memahami dengan lebih mendalam. Ya, supaya lebih mendalam ya. Seterusnya, mereka juga dapat mempelajari tentang aspek tata bahasa ya, dan juga mempunyai kosakata luas. Contoh menggembleng tenaga. Jarang-jarang kita guna perkataan tu kan. Jadi maksudnya cikgu bekerjasama, betul? Ya, betul. Ya. Seterusnya, kamus dah disebut tadi tu. Mereka juga dapat mengulas isi. Kalau tadi tu anak murid saya ada nyatakan punca masalah berlaku, kemudian mereka nyatakan apa penyelesaiannya ya. Semua tu dapat dilaksanakan setelah membaca dengan mendalam. Ya. Dan akhir sekali, Ifan, yang kita nak nilai tadi tu ialah membaca secara mekanis, yang mana mereka dapat membaca dengan cekap, pantas, tapi dengan sebutan yang betul. Yang ni lah yang saya nak tunjukkan. Kalau kita nak buat pelaksanaan PBD untuk aspek bacaan mekanis ini, inilah antara kriteria-kriteria yang cikgu ataupun saya boleh tandakan. Ya. Aspek kelancaran Alia bagaimana? Tersekat ataupun tidak. Ya tidak sahaja. Jadi kita sekarang ni pun boleh dah nilai ni, Fan, sebenarnya. Dalam 4 orang ni agaknya siapa yang paling menonjol dan menyerlah dari segi aktiviti yang kita jalankan sebentar tadi. Okey, yang ni adalah salah satu bentuk ya soalan pemahaman sebenarnya ya, bagi mengukuhkan pemahaman anak murid saya terhadap bahan yang mereka baca. Segalanya sudah terangkum, Irfan. Ya, kalau tadi saya sebut tentang rujukan kamus. Bila rujukan kamus, mereka kena cari maksud rangkai kata. Ya, kalau berkenaan dengan perkara yang dipelajari, learn, ya, soalan tu mesti berdasarkan petikan. Jawapan yang diberikan mestilah jawapan yang ada dalam petikan. Ya. Seterusnya, kemahiran berfikir aras tinggi.
Soalan KBAT lah, dengan izin selalu kita sebut KBAT tu, kemahiran berfikir aras tinggi, mereka kena beri jawapan di luar daripada bahan yang dibaca. Dan akhir sekali yang kita buat tadi tu ialah penyelesaian masalah. Ada 2 peranan tadi tu kan. Pengguna 5G dan juga petugas. Kan, petugas 5G. 2 situasi sebenarnya ya. Okey, ni contohlah ya, contoh soalan yang boleh dikemukakan ya untuk mungkin diberikan kepada murid-murid sebagai pengukuhan, ataupun mungkin saya boleh berikan ketika membuat penilaian terhadap apa maklumat yang mereka baca. Okey, Irfan, saya dah cerita tentang kepentingan ni banyak kan tentang banyak, bacaan. Cikgu. Saya nak tanya anak murid saya lah, agaknya ada ke satu pandangan ataupun rumusan daripada aktiviti yang kita laksanakan sebentar Boleh, tadi? Cikgu. Okay, siapa nak kongsikan? Agaknya. Sila. Boleh beri sedikit rumusan apa yang awak dapat daripada aktiviti. Okey, silakan Azlina. Saya dapat menggunakan teknik KWLH untuk menjawab soalan KBAT. Okey, Azlina bagi tahu dia dapat menjawab soalan KBAT ini dengan menggunakan teknik KWLH. Terima kasih. Okey, itu kalau saja murid Irfan. pun sudah, bagaimana rumusan daripada cikgu sendiri? Okey, kalau Silakan. saya sendiri seperti yang saya sebut tadi, untuk asah minda anak murid saya ni, mereka perlu banyak membaca, Irfan. Rujukan tu tak boleh hanya pada bahan yang ada dalam buku teks sahaja. Cari yang lain. Kena cari yang lain. Dan salah satunya ialah, Irfan, kita boleh merujuk pada pelantar D5 yang disediakan oleh pihak KPM. Itu yang terbaik. Nak tanya juga ni, bagaimana prestasi keseluruhan murid-murid cikgu hari ini? Cemerlang atau bagaimana? Okey, pada saya, jika kita punya masa yang lebih panjang, sebab kemahiran membaca ni memerlukan masa yang panjang sebenarnya, Irfan, saya beri mereka 5 bintang. 5 bintang, tanya semua. Okey, baik. Itulah dia perkongsian daripada Cikgu Hasfariza berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu Adiwira 5G. Dan sebelum kita berpisah, Cikgu, betul ke saya dengar Cikgu nak ajak saya berpantun? Tepat sekali. Okey, silakan muzik. Menangis kawan merpati putih hinggap di atap pohon berduri. Teknologi kini semakin canggih, maklumat dicapai di hujung jari. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Irfan. Kapal berlabuh dari... Maafkan saya, kapal berlabuh dari kapal. Okey, membawa dagangan bersama cengkeh. Peliharalah terus adab dan akal. Teknologi kini semakin canggih. Wah, terima kasih Cikgu Hasfariza. InsyaAllah ada sedikit jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, Irfan. Terima kasih, Cikgu.